Hari ini gelang kuarantin, insya-Allah ni dalam perjalanan baru nak keluar, nak pergi tanggal gelang ni, insya-Allah. Sebab gelang ni kalau pakai tak boleh keluar ke mana-mana. Okey, jadi alhamdulillah hari ke-7 dah dibenarkan untuk pergi dan buka gelang kuarantin ini. Okey, alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya nak menceritakan kisah bagaimana saya boleh menjadi salah seorang kontak rapat kepada pesakit yang disahkan positif COVID-19. Saya disahkan sebagai kontak rapat kepada pesakit yang positif COVID-19 tu. Sebenarnya yang positif tu adalah kawan rapat saya yang sama-sama bekerja di daerah Lahad Datu ini. Saya last berjumpa dengan kawan saya tu, kira macam kontak rapat lah dengan kawan saya tu, last seingat saya 5 September 2020. Waktu tu kami pergi breakfast di salah sebuah kedai di Lahad Datu. Jadi itu last perjumpaan kami. Dan pada 16 16 hari bulan kawan saya tu disahkan positif COVID-19. Maknanya beberapa hari sebelum 16 hari bulan tu, kawan saya tu dengan tempat sekerja dia di sekolah tu semua kena ambil ujian swab test. Jadi masa tu dia orang pergi ambil ramai-ramai di dalam dewan. Beberapa hari lepas tu kawan saya menunggu keputusan. Dia kata ada pernah sekali dia cakap pada saya, dia kata keputusan dia pending ataupun macam agak sedikit lambat lah keputusan dia. Jadi tiba-tiba sampai 16 hari bulan tu kawan saya call saya. Dia telefon saya, dia bagi tahu, dia kata dia dapat panggilan daripada pegawai kesihatan Lahad Datu, dia disahkan positif. Jadi saya pun ingat lagi masa tu suara dia macam agak sedikit gusar lah. Suara dia agak sedikit ketar-ketar. Biasalah kan kita dengar panggilan, kalau kita pun dapat panggilan macam tu, rasanya kita pun agak risau lah kan. Okay? Jadi dia call saya, dia bagi tahu yang dia disahkan positif. Jadi saya pun terfikir juga, kalau dia disahkan positif, saya pun kira macam menjadi kontak rapat dia lah. Sebab pernah berjumpa dengan dia dalam tempoh masa 30 hari lah, ataupun dalam tempoh masa sebulan lah. Jadi keesokan harinya 17 September saya pun dihubungi ataupun saya pun dapat panggilan daripada pegawai kesihatan Lahad Datu juga. Dapat panggilan, dia bagi tahu yang saya menjadi kontak rapat dan saya perlu membuat ujian saringan. Saya perlu buat swab test. Jadi hari tu juga 17 September tu juga saya pergi ke klinik Lahad Datu untuk membuat saringan, untuk ambil sampel swab test. Bermulalah pada hari itu 17 September saya dapat surat mengatakan perlu kuarantin, perlu duduk di rumah selama 14 hari. Kalau ikutkan dalam surat tu 17 September sampai 1 Oktober 2020. Itu saya ingat.
ada juga saya dengar-dengar khabar ataupun dengar-dengar cerita daripada kawan-kawan lain lah kan. Dia bagi tahu biasa kalau ambil swab test ni, kalau ambil ujian saringan, kena tunggu dalam beberapa hari je dia kata. Tidak sampai 14 hari. Biasanya keputusan dalam tempoh 3 hingga 5 hari. Jadi 17 September itu saya pergilah ke klinik lah Datuk. Saya pergi ambil swab test macam biasa. Okey, macam biasa kita nampak swab test masuk hidung kiri kanan. Saya pun bertanyalah pada pegawai tu kan yang bertugas masa tu. Jadi keputusan macam mana saya tanya dia. Jadi dia bagi tahu katanya keputusan kebiasaannya 3 hingga 5 hari. Jadi dia kata juga kalau dalam tempoh 3 hingga 5 hari ataupun selepas pada 5 hari itu saya tidak dapat apa-apa panggilan. Dia kata kalau saya tidak dapat apa-apa panggilan daripada pihak hospital ataupun pihak klinik, bermakna itu keputusan negatif. Ujian swab test saya negatif. Jadi hari pertama, kedua, ketiga saya pun rasa macam nak tahu, tapi rasanya ketiga macam belum lagi. Saya fikir lagi macam belum keluar lagi kot keputusan. Jadi saya pun tunggu sampai keesokannya 19 hari bulan. Jadi hari keempat, okey, saya pun call, belum dapat lagi keputusan. Dia kata keputusan belum keluar lagi. Keesokannya lagi saya tunggu. Hari yang ketujuh, kalau tak silap saya 24 hari bulan saya call. Alhamdulillah, dia pun pegawai yang angkat pun maklumkan. Saya bagi IC saya, nama IC. Pegawai tu pun buat saya makan. Alhamdulillah, dia cek, dia kata negatif. Alhamdulillah. Lepas dapat tahu negatif, saya pun tanya pada pegawai tu apa yang perlu saya buat selepas tu. Jadi dia kata boleh datang ke pejabat kesihatan Lahad Datu untuk cabut ataupun untuk potong gelang putih kuarantin. Okey, kena potong di pejabat kesihatan Lahad Datu. Tidak boleh potong sesuka hati. Jadi saya pun pergi pada 24 hari bulan. Alhamdulillah, saya pergi. Saya pun berjumpa dengan pegawai yang terlibat. Saya pun alhamdulillah dapat potong. Kalau tak silap saya 7 hari sahaja saya duduk di rumah kuarantin macam biasa. Tidak boleh bertemu dengan masyarakat luar dan tidak boleh keluar sesuka hati. Okey, jadi itu pengalaman saya sebagai kontak rapat dengan kawan saya. Alhamdulillah, selepas saya dibebaskan lah istilahnya. Okey, kira macam bebas lah. Bayangkanlah 7 hari kot. 7 hari tidak boleh tengok dunia luar, tidak boleh tahu apa langsung tentang luar. Makanan pun saya order online. Sebab gelang putih kan, kalau gelang putih ni kalau ditangkap di luar oleh penguat kuasa kena saman. Tak silap 1,000. Baik duduk rumah. Sepatutnya duduk rumah. Kira wajib lah, sebab kita takut andai kata kita positif, kita boleh memudaratkan orang lain pula. Saranan itu kita kena ikut, duduk di rumah. Alhamdulillah, selepas saya dibebaskan 24 hari bulan tu, selepas itu dalam beberapa hari lepas tu, alhamdulillah, kawan saya yang positif tadi pun dibebaskan ataupun dibenarkan pulang ke rumah, ataupun istilah biasa kita dengar discharge. Alhamdulillah, kawan saya pun discharge balik ke rumah. Kawan saya maklumkan dia mula-mula masuk hospital tu, mula-mula kena masuk ward, dia kena ambil swab test untuk kali yang kedua. Beberapa hari lepas tu keputusannya alhamdulillah negatif. Jadi bagi saya rasa kalau kita tidak ada apa-apa urusan di luar, kalau kita tidak ada keperluan langsung yang penting untuk kita keluar, jadi sebaiknya duduklah di rumah, tak perlulah keluar. Kecuali kalau ada benda yang betul-betul penting yang memerlukan kita untuk keluar, barulah kita keluar. Sebab kita tidak tahu di mana keberadaan makhluk COVID-19 ni. Kita tidak tahu makhluk virus COVID-19 ni ada di mana. Okay, bagi saya lah, selepas saya dapat pengalaman 7 hari kena kuarantin di rumah ni, bagi saya rasa tidak perlu kita jumpa dengan sesiapa pun di luar sana. Ketika mana wabak tengah tersebar. Itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini.
sebagai kontak rapat dengan individu yang disahkan positif COVID-19. Saya doakan semoga kita semua sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua dijauhi daripada dijangkiti penyakit-penyakit berjangkit yang misteri ini, khususnya COVID-19. Saya doakan juga semoga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi dijauhkan dari bencana-bencana ataupun penyakit yang misteri sebegini. Terima kasih kepada semua yang menonton daripada awal video sampai ke penghujung video. Jangan lupa like, komen dan share. Okey, kalau ada apa-apa cadangan, saranan ataupun nasihat untuk kita semua yang menonton, boleh letakkan di ruangan komen di bawah. Okey, jadi jangan lupa subscribe. Okey, subscribe YouTube channel saya. Okey, belum terlupa, kepada siapa yang nak mendapatkan baju yang kata-kata daripada Ustaz Abid Liu, boleh beli ataupun boleh dapatkan. Saya ada letakkan link di description di bawah. Ada pelbagai warna baju, saiz pun sampai 3XL, boleh dapatkan di sana. Terima kasih. Berjumpa lagi di next video insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.